Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hadi, pegawai farmasi anda. Dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan tentang klinik berhenti merokok dan cara untuk berhenti merokok. Dalam cara untuk berhenti merokok, saya akan juga menerangkan cara untuk mengatasi gejala tarikan ataupun craving, dan juga apakah yang ditawarkan dalam perkhidmatan klinik berhenti merokok ataupun cara yang ditawarkan dalam klinik berhenti merokok. Jadi saya boleh senaraikan dan nyatakan beberapa langkah sebelum anda berhasrat untuk berhenti merokok. Pertama, anda boleh menetapkan tarikh di mana anda boleh berhenti merokok. Kedua, anda boleh memberitahu hasrat dan niat anda untuk berhenti merokok kepada keluarga, kenalan rapat dan rakan-rakan. Ini penting supaya mereka memahami dan menyokong hasrat dan niat anda untuk berhenti merokok. Ketiga, harus menjangkakan beberapa cabaran dan dugaan semasa minggu pertama anda cuba untuk berhenti merokok dan cuba untuk mengurangkan bilangan rokok. Keempat, anda haruslah mengasingkan dan kalau boleh buang segala rokok ataupun pemetik api daripada pandangan dan persekitaran anda. Saya akan terangkan mengenai terapi gantian nikotin yang pertama. Pertama adalah melalui gula-gula getah nikotin. Gula-gula getah nikotin berfungsi untuk mengawal ketagihan terhadap nikotin. Gula-gula getah ini akan membekalkan nikotin bagi mengurangkan kesan kebergantungan anda kepada rokok. Gula-gula getah nikotin ini tidak sama seperti gula-gula getah biasa kerana ia hanya boleh digunakan atas nasihat ahli kesihatan seperti pegawai farmasi dan pegawai perubatan. Saya akan terangkan cara pengambilan gula-gula getah nikotin yang betul. Pertama, ambil sebiji gula-gula getah nikotin seperti yang dijadualkan, ataupun apabila keinginan anda untuk merokok, anda boleh ambil satu biji gula-gula nikotin. Kedua, ini yang paling penting, kita harus kunyah perlahan-lahan gula-gula nikotin itu supaya rasa minti itu menjadi kuat. Contohnya lebih kurang 10 kunyahan. Kenapa kita perlu kunyah perlahan-lahan ini? Kerana jika kita kunyah terlalu laju, ini akan merangsang rembesan air liur dan air liur akan melarutkan nikotin untuk ditelan. Dan apabila kita menelan nikotin, akan ada risiko untuk pening ataupun rasa sakit tekak. Setelah kita kunyah gula-gula getah selama 10 kali, gula-gula getah yang telah dikunyah itu akan diletakkan atau parking, diletakkan di antara gusi dan pipi luar supaya membolehkan nikotin itu diserap pada salur darah pada bahagian pipi. Keempat, biarkan gula-gula getah nikotin itu di antara gusi dan pipi selama beberapa minit sehingga hilang rasa minti. Seterusnya, ulang semula langkah kedua dan ketiga untuk menyelitkan gula-gula getah itu. Contohnya, sekira kita meletakkan pada bahagian kanan, and then kita ulang dan letakkan pada bahagian kiri, iaitu arah yang bertentangan, sehingga rasa min itu hilang sepenuhnya, lebih kurang 30 minit. Selepas 30 minit, balut dan buang gula-gula getah nikotin yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Ada beberapa peringatan yang harus diambil kira selepas ataupun semasa mengambil gula-gula getah nikotin. Pertama, elakkan untuk mengambil makanan atau minuman 15 minit sebelum mengambil gula-gula getah nikotin. Kedua, elakkan makan atau minum bersama ketika mengunyah gula-gula getah nikotin. Ketiga, maksimum 1 biji gula-gula nikotin setiap 1 jam. Keempat, kunyah gula-gula getah nikotin dengan cara yang betul untuk mengelakkan kesan sampingan dan untuk mendapatkan kesan yang baik daripada gula-gula getah nikotin. Sekarang, saya akan terangkan mengenai rawatan tampalan nikotin. Tampalan nikotin berfungsi untuk mengawal ketagihan nikotin
tampalan nikotin ini juga berfungsi untuk membekalkan nikotin ke dalam badan secara 16 jam sewaktu anda berjaga atau bekerja ataupun dalam keadaan sedang. Jadi kekuatan tampalan nikotin ini ada 3 jenis kekuatan. Pertama iaitu 25 mg selama 16 jam, kedua 15 mg selama 16 jam, dan ketiga 10 mg selama 16 jam. Terdapat 6 cara untuk menggunakan tampalan nikotin pada badan. Pertama, buka tampalan nikotin daripada kotak dan buka pembalut pada bahagian belakang tampalan. Kedua, lekatkan tampalan pada kulit yang tidak berminyak atau kurang berminyak serta kurang berambut. Ini untuk mengelakkan tampalan daripada mudah tertanggal kerana bahagian yang banyak rambut ataupun berminyak akan menyebabkan tampalan nikotin mudah tertanggal. Ketiga, ratakan tampalan pada bahagian sekeliling pinggiran supaya ia dapat melekat dengan betul. Keempat, biarkan tampalan itu selama 16 jam iaitu waktu jaga, dan tampalan nikotin ini adalah kalis air. Selepas 16 jam, bolehlah tanggalkan tampalan tersebut dan lipat. Seterusnya langkah terakhir, buang ke dalam tong sampah. Lokasi tampalan nikotin selalunya adalah pada bahagian lengan, pada bahagian depan dada ataupun di belakang badan, ataupun di bahagian yang kurang berminyak dan kurang berambut. Dan haruslah diingatkan peringatan yang penting bahawa tampalan nikotin haruslah ditampal di lokasi yang berbeza setiap hari ataupun kaedah rotation dan penggiliran. Elakkan menampal tampalan nikotin di tempat yang sama sekurang-kurangnya 1 minggu. Dan harus diingat bahawa tampalan ini adalah kalis air. Jadi, saya telah selesai menerangkan kepada tuan dan puan mengenai cara untuk mengatasi gejala tarikan ataupun craving terhadap rokok, juga kaedah yang digunakan dalam klinik berhenti merokok iaitu gula-gula getah nikotin serta tampalan nikotin. Sekiranya tuan atau puan soal perokok dan cuba untuk berhenti merokok, kami alu-alukan tuan dan puan untuk meletakkan temu janji di klinik kesihatan yang berhampiran untuk mendapatkan perkhidmatan klinik berhenti merokok. Sekian, terima kasih.